Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk hari ini kita masuk kepada bahagian yang keempat bagi bab 9 iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung, dan kita punya standard pembelajaran kita adalah menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan tidak bersandar. Dua kaedah yang kita boleh gunakanlah untuk kita mendapatkan nilai kebarangkalian, iaitu yang pertama kita pakai hukum pendaraban kebarangkalian. P and B sama dengan PA darab dengan PB. P ni ialah untuk kebarangkalian, kebarangkalian peristiwa A dan kebarangkalian peristiwa B bergabung adalah rumus dia kebarangkalian untuk peristiwa A darab dengan kebarangkalian untuk peristiwa B. Kemudian kaedah yang kedua, kita boleh senaraikan semua kesudahan yang mungkin, sama ada kita nak gunakan gambar rajah pokok ataupun kita nak gunakan jadual. Kemudian kita akan kira berapakah bilangan kesudahan bagi peristiwa A dan B yang dah bergabung lah. Sebab itulah kita masukkan dua-dua A dan B, sebab di sini kalau A dan B bermaksud peristiwa ini telah bergabung. A dan B. Kalau macam ni PA, PB yang ni tak bergabung. Yang ni kita kira satu persatu. Tetapi kalau A and B bermaksud kita akan kira kedua-duanya sekali. Kemudian kita akan bahagikan dengan jumlah keseluruhan kesudahan yang mungkin. NS ini adalah semua sekali lah jumlah kesudahan yang mungkin. Macam hari tu kita belajar kalau dadu, kalau kita ada 2 biji dadu, bila kita lambungkan satu dadu tu kita ada 6 kesudahan, 6 kemungkinan. Dan dadu yang kedua pun kita ada 6. So kalau kita nak kira NS tu bermaksud 6 darab 6 lah. 6 darab 6, so kita dapat 36. Yang ini adalah cara untuk kita mengira NS, bilangan keseluruhan. Okey, so kita akan cuba satu persatulah. Yang ni tadi saya dah terangkan, sama ada kita nak pakai kaedah pertama ataupun kita nak pakai kaedah yang kedua. Terpulang pada kita suka yang mana, ataupun kita expert dalam A ataupun B. Okey, so kita lihat kepada contoh yang pertama. Dia kata kotak A mengandungi kad berlabel 3579. Okey, di sini yang ini adalah kotak A lah. Dan kotak B mengandungi kad berlabel XYZ. XYZ. Kemudian dia kata hitung kebarangkalian untuk kita mendapat faktor bagi 9 dan juga huruf Z. So dekat sini kita kena faham lah. Mendapat faktor bagi 9, ia ini adalah peristiwa bagi A. Dan untuk kita mendapat huruf Z, yang ini adalah peristiwa B. So sekarang ni kita nak mencari gabungan dapat faktor bagi 9 dan dapat huruf Z daripada kedua-dua kotak A dan juga kotak B. So kita lihat dulu pada peristiwa untuk kotak A dulu. Faktor bagi 9, kalau dekat sini kita nampak nombornya adalah 3 dan juga 9. 3 dan 9 ini adalah merupakan faktor bagi 9. So kebarangkalian untuk kita mendapat faktor bagi 9 adalah 2/4. Bermaksud P, kebarangkalian untuk A berlaku adalah 2/4. Kemudian kita lihat kepada kotak B, huruf Z. Keseluruhan huruf yang kita ada adalah 3, X, Y, Z. Tetapi huruf Z yang ada hanyalah satu saja. So kebarangkalian untuk kita mendapat huruf Z adalah 1/3. So 1/3 ini mewakili kebarangkalian untuk peristiwa B. So untuk kita dapatkan kebarangkalian peristiwa A dan B, gabungan A dan B, so kita gunakan formula untuk hukum bukan hukum kebarangkalian, hukum pendaraban kebarangkalian. So kita buat PA darab dengan PB, so 2/4 kita darab dengan 1/3, so kita dapat 2/12 dan kita akan kecilkan dengan sifir 2, so kita dapat 1/6. Yang ini adalah nilai kebarangkalian untuk soalan ini. So kita tengok kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, dia kata sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau. So 8 biji guli hijau dan kita ada 1 biji guli merah. So bermaksud kita ada 9 lah. Semua sekali kita ada 9. Kemudian dia kata 2 biji guli dipilih secara rawak tanpa pemulangan. Tanpa pemulangan bermaksud bila kita cabut kali yang kedua, daripada jumlahnya 9, dia dah jadi 8 dah sebab yang pertama itu tidak dipulangkan. Okey, so kita lihat kat sini.
Ini adalah gambar rajah pokok. Gambar rajah pokok kita senaraikan. Pilihan pertama, kemungkinan untuk kita dapat merah ataupun hijau. Kemungkinan pertama kita dapat merah atau hijau. Kemudian pilihan kali yang kedua, kalau kali yang pertama kita dah dapat merah, so ada tak kemungkinan untuk kita dapat merah lagi? Tak ada kan? Sebab merah hanya ada satu saja. That's why lah kita hanya ada satu saja gambar rajah pokok ni. Dia punya aliran dia ni, dia punya cabang dia ni, cabang dia hanya ada H sahaja. Sebab M itu hanya ada satu saja. Bila kita dah kali pertama tu kita dah ambil huruf merah, guli merah, bermaksud guli merah tu untuk pilihan kali yang kedua dah tak ada kemungkinan untuk kita dapat merah lagi. Berbanding dengan kalau kali yang pertama kita dapat hijau, tetapi kemungkinan untuk kita dapat merah masih ada. Dan kemungkinan untuk kita dapat hijau pun masih ada. Okey, so, cuba kita tengok dia punya nilai kebarangkalian dia. Untuk kita dapat guli berwarna merah, untuk kali yang pertama adalah 1/9. Sebab kita hanya ada satu sahaja guli merah. 9 ini adalah keseluruhan dia. 1/9. Tetapi untuk kita dapat kebarangkalian untuk kita dapat guli hijau adalah 8/9 untuk kali yang pertama. Sebab kita tahu dalam kotak itu mengandungi 8 biji guli hijau. So kebarangkalian untuk kita dapat hijau adalah 8/9. 9 adalah jumlah keseluruhan. Untuk kali yang kedua, kalau kita nampak tak dia dah jadi 8 dah kat bawah ni. 8 dah kat bawah ni sebab satu tu tak dipulangkan dah. So, tadi saya dah terangkan kalau kita dapat guli merah, so kita tak ada dah kali kedua tu dah tak ada dah peluang untuk kita mendapat guli merah. Kita hanya ada guli hijau sahaja. Dan kebarangkalian untuk kita dapat guli hijau adalah 8/8. Kenapa 8/8? 8 yang ini adalah jumlah keseluruhan guli yang tinggal. Kemudian 8 ini adalah jumlah guli hijau. Sebab kalau kita nampak pilihan kali pertama ni, kita cabut warna merah. Bermaksud guli hijau kita masih ada 8 biji lagi. That's why kita dapat 8/8. Kalau yang ni, kali pertama kita dapat hijau. Kemungkinan untuk kita dapat merah adalah 1/8. 8 ni sebab kita dah tinggal 8. Tetapi kemungkinan untuk kita dapat hijau tinggal lagi 7/8. 7/8 ni dia berbeza dengan yang atas ni. 7/8 sebabnya kali yang pertama ni kita dah cabut hijau. Bermaksud hijau kita ni dia dah baki, dia dah tinggal 7. So kemungkinan untuk kita cabut kali kedua itu adalah guli yang berwarna hijau adalah 7/8. 8 ini adalah jumlah guli keseluruhan lah. Okey, yang ini adalah gambar rajah pokok. Kemudian yang kedua, dia kata hitung kebarangkalian untuk kita mendapat guli berwarna merah. Guli kedua berwarna merah. Kalau dia kata guli kedua berwarna merah, bermaksud guli pertama tu mesti hijau lah. Sebab kalau kita dapat guli pertama merah, so kita tak akan ada kemungkinan untuk kita dapat guli kedua berwarna merah. Sebab guli merah tu hanya ada satu saja. So kita kena cari dekat cabang ni, yang mana satukah dia punya guli pertama dia adalah hijau dan guli yang keduanya adalah merah. So dekat sini kita nampak dia punya kat sini. Yang ni adalah cabang yang ni. Cabang yang ini. Cabang yang ini. So daripada pengiraan dia kita ambil lah 8/9 sebab yang ni adalah 8/9. Dan kebarangkalian untuk peristiwa yang kedua adalah 1/8. So kita darab PA. Yang ni adalah peristiwa yang pertama. Yang ini adalah peristiwa yang kedua. So kita darab, so kita dapat 1/9. Yang ini adalah kebarangkalian untuk kita mendapat guli kedua berwarna merah. Kemudian kita lihat kepada B2, mendapat kedua-dua hijau. So kita cari dekat gambar rajah pokok kita ni, yang mana satukah pilihan pertama dia hijau dan pilihan yang kedua dia pun hijau. So kalau kita nampak kat sini, yang ini adalah hijau dan yang ini adalah hijau. Yang ini adalah cabang untuk hijau-hijau. So 8/9 darab dengan 7/8. So kita selesaikan. Kita matikan 8/8 ni. So kita dapat jawapannya adalah 7/9. Yang ini adalah cara kita nak gunakan gambar rajah pokok. Kemudian kita lihat kepada contoh yang seterusnya.
Dia kata sebuah kotak yang ini adalah kotak K lah. Yang ini adalah kotak K dan ini adalah kotak L. Kotak K mengandungi kad berlabel BAYU dan 3 keping kad berlabel 125 untuk kotak L. Dia kata sekeping kad dipilih secara rawak daripada kotak K dan juga kotak L. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin dan kebarangkalian untuk kita mendapat huruf vokal dan juga nombor genap. So dekat sini kita kena pastilah yang ini adalah peristiwa untuk A dan yang ini adalah peristiwa untuk B. Peristiwa untuk A adalah kita mendapat huruf vokal daripada kotak K dan peristiwa B adalah kita mendapat nombor genap daripada kotak L. So kita tengok satu persatu. Kita tengok dulu peristiwa A dulu. Yang ini adalah peristiwa A. Dalam perkataan BAYU ni, huruf vokal kita ada dua iaitu huruf A dengan huruf U. Huruf vokal ialah A, E, I, O, U lah. A dengan U. Bermaksud kita kemungkinan untuk kita dapatkan huruf vokal adalah 2/4. Dan kita lihat perlu pada peristiwa B. Peristiwa B adalah mendapat nombor genap daripada kotak L. So kita ada 125. 125 ni nombor genap adalah nombor 2. So kita ada 1/3. Kebarangkaliannya adalah 1 daripada 3 nombor ni. Yang ini adalah peristiwa B. So kita gunakan hukum pendaraban kebarangkalian. Kita buatlah 2/4 darab dengan 1/3. So kita dapat 2/12. Kita kecilkan so kita dapat 1/6. Yang ini adalah kebarangkalian untuk kita dapat peristiwa huruf vokal dan juga nombor genap iaitu 1/6. Dan bila kita nak senaraikan kesudahan, macam biasalah bila kita nak senaraikan kesudahan, cara dia kita gunakan open curly braces dan kita tutup dengan close curly braces. Dan di tengah-tengah ni kita akan senaraikan dia punya peristiwa-peristiwa yang mungkin lah, kesudahan-kesudahan yang mungkin. Yang ni kita ada untuk peristiwa A, kita ada huruf vokal A dan juga peristiwa B kita ada nombor 2. Ataupun kemungkinan juga kesudahan kita dapat huruf U dan juga huruf 2. Di mana yang ini adalah peristiwa A, yang ini adalah peristiwa B. Yang ini pun peristiwa A, yang ini adalah peristiwa B. Kita dapat A2 dan juga kita dapat U2. So ini adalah semua kesudahan yang mungkin. Okey, kemudian kita lihat kepada contoh seterusnya. Contoh keempat, dia kata kotak T mengandungi 5 keping kad berlabel CELIK, celik. Kemudian dia kata 2 keping kad dikeluarkan secara rawak daripada kotak T satu persatu tanpa pemulangan. Tanpa pemulangan bermaksud bila kita dah cabut huruf C kali yang pertama, so kebarangkalian untuk kita dapat huruf C lagi tak ada dah lah sebab dia tak dipulangkan kembali. So untuk kita senaraikan ni, untuk kita dapatkan kebarangkalian, kita boleh guna kaedah yang kedua ni. Kaedah yang kedua ni kalau kita rasa macam kaedah pertama macam tak boleh je, macam mana kita nak cari PA, PB ni. So kita gunakanlah kaedah yang kedua. Kita senaraikan dulu semua kesudahan yang mungkin dan kita cari dia punya N, A, and B dan juga bilangan semua sekali. So kita gunakan jadual. Tadi saya dah beritahu dah sama ada kita nak gunakan jadual ataupun kita nak gunakan gambar rajah pokok. So kita senaraikan. Yang ini adalah peristiwa A, CELIK dan peristiwa B kita guna yang samalah CELIK. Cuma dekat sini kenapa saya saya palangkan kat sini. Saya palangkan huruf CE ni sebab kita berlakunya kes tidak tanpa pemulangan. Bermaksud kalau kita dah ambil dah pilihan pertama dia C, so pilihan yang kedua kita tak akan jumpa huruf C lagi. Sebab itulah kita akan buang dia punya di mana L bertemu dengan L ataupun I bertemu dengan I dan K bertemu dengan I. Sebab ini adalah kesudahan yang tidak mungkin. Kita panggil sebagai kesudahan yang tidak mungkin lah. So kita tengok dekat sini peristiwa A dulu.
Dia kata peristiwa A adalah mendapat huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf C, huruf L dan juga huruf K. Ini adalah peristiwa A. Ini adalah peristiwa A. Kemudian dia kata peristiwa B adalah mendapat huruf vokal. So peristiwa B huruf vokal adalah huruf E dan huruf I. Huruf E dan huruf I. So kita tengok dekat sini dekat mana dia punya persilangan tu. Yang ni kita tengok dia punya ni. Sini. So yang ini adalah CE. Dan yang ini adalah CI. Dan yang ini adalah LE, maksudnya kita akan tengok dia punya baris dia dan juga dia punya laju dia. Dan yang ini adalah LI. Sepatutnya kita kena buat golongan lah. Kemudian yang ini kita ada KE dan kita akan tengok KI. Yang lain kita tak payah tengok lah sebab yang ni KC. KC ni maksudnya bukan. Sebab kita nak cari kebarangkalian untuk kita dapat huruf konsonan dan peristiwa kedua kita dapat huruf vokal. So daripada sini bilangan untuk kesudahan yang mungkin bagi peristiwa A dan B adalah 6. Macam mana 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6. Dan bilangan keseluruhan adalah so semua sekali adalah 20. So bila kita gunakan dia punya rumus dia 6/20 dan kita kecilkan jadi 3/10. 3/10. Yang ini adalah nilai kebarangkalian untuk kita mendapat huruf konsonan bagi peristiwa A dan mendapat huruf vokal bagi peristiwa B, iaitu 6/20. So kita pergi kepada contoh yang kelima. Contoh yang kelima, dia kata sebuah kotak mengandungi 12 biji mentol. Dalam kotak itu terdapat 2 biji mentol telah terbakar. Maksudnya yang terbakar ada 2 biji. Yang selebihnya itu adalah yang mentol yang okey lah. So kalau daripada ayat ni kita dapati mentol yang okey. Mentol yang okey ada 10 dan mentol yang terbakar kita ada 2 biji. Dan keseluruhan untuk mentol kita ada 12 biji mentol. Okey, dengan melakarkan gambar rajah pokok, hitung kebarangkalian mendapat kedua-dua mentol yang terbakar. Tadi kita dah kata dah, ingat tak contoh kali yang pertama tadi tu? Contoh pertama tadi, saya revise balik. Contoh yang pertama tadi dia kata mendapat kedua-dua guli hijau. So kita kena cari daripada gambar rajah pokok ni kita kena cari yang hijau. Pilihan kali yang pertama cabang hijau dan kita kena cari cabang yang hijau juga. So yang ini adalah cabangnya. Sama juga macam yang ni. Sama juga macam yang soalan contoh 5 ni. Kita kena buat dia punya gambar rajah pokok. Kemudian kita kena tengok yang mana satu dia punya kebarangkalian untuk kedua-dua mentol terbakar. Maksudnya yang ni lah. Empty ni adalah untuk mentol yang terbakar. Kedua-duanya adalah mentol yang terbakar adalah cabang yang ini. Okay, so kita kena cari dulu dia punya nilai untuk kebarangkalian dulu. Okay, so kita tengok yang pertama ni. Okay, bila kita buat pilihan kali pertama, kebarangkalian untuk kita mendapat mentol yang okey. Mentol yang okey adalah 10/12. 10/12 sebab kita ada mentol yang okey, jumlahnya adalah 10. 12 ini adalah keseluruhan. 10/12. Kemudian untuk kita dapat kebarangkalian mentol yang terbakar adalah 2/12. 2/12 sebab kita ada 2 biji mentol yang terbakar. Okey, untuk pilihan kali yang kedua. Pilihan yang kedua, okey, let's say lah untuk yang ini, kes yang ni, cabang yang ni, kali yang pertama kita dah dapat mentol yang okey. Bermaksud dekat sini, mentolnya, bilangan semua mentol yang tinggal adalah 11. Sebab kita dah keluarkan satu kat sini. So, bilangan mentol yang tinggal kat sini adalah 11. 11 sekejap Mentol yang tinggal dekat sini jumlahnya adalah 11. Tetapi mentol, kemungkinan untuk kita mendapat mentol yang okey
adalah 9/11. Kenapa 9? Siapa tak yang tahu kenapa 9? Sebab kita kena tengok cabang dia ni. Sebab yang pertama ni, mentor yang pertama yang kita dah pilih adalah mentor yang okey. Bermaksud mentor yang okey tinggal lagi 9. That's why lah kita buat 9/11. Tetapi cuba tengok cabang yang kedua ni. Kalau kali yang pertama kita dah dapat mentor yang okey, so kebarangkalian untuk kita dapat mentor yang tak okey untuk yang kedua adalah 2/11. 11 ini adalah baki yang tinggal dan 2 ni sebab kita masih tak menggunakan lagi. Untuk kali yang pertama lagi, kebarangkaliannya kita tak memilih mentor yang terbakar. So sebab itulah kita masih ada lagi 2/11, iaitu 2 adalah jumlah mentor yang terbakar. Mari cuba tengok yang kat sini. Untuk cabang yang di sini, katakan pilihan kali yang pertama kita dah dapat mentor yang terbakar. So bermaksud mentor yang terbakar masih tinggal satu lagi. Tetapi jumlah yang ada sekarang ni adalah 11. So yang ini adalah 1/11. Sebab kita dah ada dah kali pertama kita dah pilih dah yang terbakar. So dia hanya tinggal bakinya satulah 1/11. Tapi untuk kita mendapat mentor yang okey adalah 10/11 11 adalah jumlah yang tinggal dan 10 ni sebab kalau kita lihat di sini pilihan pertama ni kita pilih mentor terbakar. Bermaksud mentor yang tidak terbakar, mentor yang okey masih lagi bilangannya adalah 10. So untuk kita kira kebarangkalian, kita tengok pada cabang ni. Cabang itu dan kita dapati PA dan juga PB adalah 2/12. Ini 2/12, kita ambil cabang ni lah. Dan satu lagi kita buat darab dengan 1/11. Sebab ini adalah cabang untuk kita dapat mentor kedua adalah mentor yang terbakar. So kita selesaikanlah. 2/132. 132 dan kita boleh kecilkan dengan sifir 2. 2 darab 1, 2 darab 66. So 1/66. So ini adalah kebarangkalian untuk kita mendapat kedua-dua mentor adalah terbakar dengan cara kita menggunakan kaedah gambar rajah pokok.